Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Untuk latihan pada hari ini, cikgu akan buat karangan respon terhad. Baik, karangan respon terhad ni kamu tahu dia punya panjang antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baik, karangan ni agak susah sikit, jadi penerangan cikgu dalam video ni mungkin akan mengambil masa yang agak panjang. Jadi kamu ikutlah, kamu dengar, kamu ikut dengan teliti untuk jawab dalam soalan dalam Google Form. Baik, mula-mula sekali kita baca dia punya soalan dahulu. Okey, baca email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab email tersebut berpandukan risalah tentang makanan yang baik untuk minda. Okey, jadi tulis email anda itu selengkapnya. Panjangnya email anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, jadi karangan ni nak kita tulis email. Okey, kalau nak tulis email, makanya kita kena ada apa? Okey, kita kena ada daripada kepada perkara macam ni. Okey, ini email yang dihantar kepada kita. Katakan kamu penulis, kamu Dr. Nur Atikah. Kamu nak hantar semula email ini kepada Fauzan Haziq ni. Jadi kamu macam mana nak tulis? Okey, cara pertama sekali format email ini. Format email, okey sekejap Baik, format email. Nak tak nak kita akan kena tulis daripada dahulu. Okey, daripada. Ini format dia, format email. Karangan format email. Okey. Okey, sebelum tu kita kena tahu dia punya subjek dulu. Okey. Sebab nanti kita nak hantarkan perkara dia. Baik, okey, kita baca dulu dia punya petikan ni. Salam hormat buat Dr. Nur Atikah. Apa khabar? Semoga doktor sentiasa sihat dan ceria. Sejak akhir-akhir ini anak saya kurang bersemangat untuk belajar. Dia sering mengadu bahawa dia penat mengulang kaji pelajaran dan segala yang dibacanya tidak lekat dalam ingatan. Bolehkah doktor berkongsi tentang makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya? Saya menantikan balasan email doktor. Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih atas perkongsian itu. Yang benar, Fauzan Haziq. Baik. Okey, jadi apa yang dia minta? Kehendak soalan dia, bolehkah doktor berkongsi tentang makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya? Jadi, dia minta, soalan ni minta kita tulis tentang makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Baik, okey. Ini, makanan yang baik dah ada diberikan jawapan dalam ni. Ada 1, 2, 3, 4 isi. Makanya, kena ada 4 perenggan untuk isi, 1 perenggan pendahuluan dan 1 perenggan kesimpulan. Jadi, semua akan jadi jumlah dia 6 perenggan. Okey, 6 perenggan. Tapi cikgu rasa tak perlulah buat sampai 6. Jadi nanti kamu akan tulis 3 saja. Pendahuluan email, lepas tu 1 isi, ambil 1 isi saja dan 1 kesimpulan. Cukup, tak payah panjang-panjang. Cikgu nak tengok bagaimana kamu menulis. Yang penting isi dia ni sama aja, cuma uraian dia tu kena berubah sikit. Baik, okey. Sekarang kita kena tahu dia punya kehendak soalan. Kehendak soalan. Okey, kehendak soalan dia tadi senang je. Makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Jadi, makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Okey. Okey, makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Yang ni kita letak di atas lah. Okey. Soalan. Okey, jadi kita akan mulakan dengan menjawab. Okey, cara menjawabnya kamu kena tulis dulu. Ini format dia wajib ada. Tapi kalau tak ada memang nanti format dia tak tepat lah. Okey, daripada kalau tadi dalam gambar ni daripada adalah Fauzan. Sekarang ni daripada tukar jadi doktor sebab kamu sebagai doktor. Dr. Nuratikah @yahoo.com. Okey, lepas tu kepada
Fauzan Haziq alias Azman @gmail.com. Okey. Dapat dah. Okey, sekarang kamu kena tulis perkara, kan? Perkara juga sama. Perkara. Okey, perkara dia kita ambil dia punya kehendak soalan ni. Makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Okey, dah ada 3 ni, baru kita akan masukkan dengan pendahuluan. Okey, kita mula tepi sikit. Baik, pendahuluan macam mana nak mula? Okey, kalau dalam email selalunya kita akan tulis apa? Ni nampak ni. Salam hormat buat doktor. Apa khabar? Dia ada tanya khabar, salam hormat tu. Okey, jadi macam mana tak tulis, kita jawab khabar dia. Kalau ini kita jawab khabar, ni kita letak juga. Okey. Salam sejahtera. Okey, salam sejahtera buat saudara Fauzan Haziq. Titik. Okey, lepas tu kita akan mulakan dengan ni, dia tanya apa khabar, maka kita jawab balik dengan khabar baik. Khabar baik. Okey, cikgu rasa yang ni tak perlulah dari tepi, kita mulakan di tepi terus. Tak perlu space. Baik. Okey, khabar baik. Khabar baik ataupun ikut kamulah, kamu nak tulis apa? Alhamdulillah ke? Alhamdulillah. Khabar baik. Okey. Pada tulis khabar baik, lepas tu okey, titik kita tulis terima kasih. Sebab dia hantar email kat kita, kita ucaplah terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fauzan yang sudi menghantar email kepada saya untuk bertanyakan tentang, okey, tentang ni kita letak kehendak soalan ataupun perkara ni, tentang makanan yang baik untuk minda dan kepentingannya. Okey, pendahuluan. Okey, lepas dah habis ni, kita dah ucap terima kasih semua. Kita nak jawab apa pula? Okey, tapi yang ni dia terus masuk dengan soalan kan? Kita tak perlu, kita terus sambung. Okey, kita macam mana kita nak hubung kait dengan soalan. Kalau ikutkan pendahuluan, kita ada formula dia IKTH kan, IKTH. Okey, I apa? Isu, K kehendak soalan, T tindakan umum, dan H tu hubung kait. Tapi sini tak perlu sebab ni format email, dia tak payah macam tu. Cuma kita kena ambil hubung kait soalan H yang belakang tu. Okey, jadi hubung kait soalan ni kita kaitkan. Okey, tadi dia tanya makanan yang baik untuk minda. Okey, jadi kita nyatakanlah kesihatan minda amatlah penting, dan perkara ini boleh dicapai melalui pemakanan yang baik. Okey, yang baik. Baik. Jadi ini dah habis satu perenggan pendahuluan. Okey, ini saja, tak panjang. Satu perenggan pendahuluan. Lepas tu kita akan masuk kepada isi. Okey, apabila masuk isi barulah kita space sikit. Okey, space sikit. Okey, isi pertama dia ada bagi vitamin B1 memberikan tenaga kepada otak. Okey. Kita tengok balik dia punya soalan tentang makanan yang baik untuk minda. Okey. Kita mulakanlah dengan antara makanan yang baik untuk minda ialah makanan yang mempunyai vitamin B1. Okey. Ini adalah ayat isi.
Kalau untuk formula perenggan isi apa? IHCK. I isi, H huraian, C contoh, K tu adalah kesimpulan kecil. Okey, ini adalah ayat I. Isi. Okey, jadi kita bagi huraian dia. Ambil. Okey, untuk yang ni kamu kena bagi faktor sikit lah sebab vitamin ni tak boleh tipu. Jadi kalau nak tahu faktor vitamin B1 ni, kamu terpaksalah Google cari jawapan dia. Tapi kalau dalam ni cikgu bagilah, siapa yang tengok video ni cikgu bagi isi dia. Okey. Vitamin B ni dia memberikan karbohidrat. Okey. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana vitamin B1 memberikan karbohidrat, lemak dan juga protein kepada protein yang boleh menjadi tenaga atau glukosa kepada individu yang memakannya. Okey. Sebagai contoh, makanan yang mempunyai vitamin B1 seperti apa? Gandum atau oat atau nasi. Yang mudah, paling mudah sekali nasi lah. Okey, ni contoh. Okey, ini ayat huraian dan ni ayat contoh. Okey, satu lagi ayat kesimpulan kecil. Okey. Oleh itu, vitamin B1 ini sememangnya baik untuk minda. Untuk minda sememangnya baik untuk minda, di samping memberikan tenaga kepada manusia. Okey. Habis dah satu perenggan isi. Okey. Semua perenggan isi ya. Okey, lepas tu kita akan masuk kesimpulan terus. Tak payah dah lah buat isi banyak-banyak. Kita buat kesimpulan. Okey, kesimpulan kita mulakanlah dengan kita ambil tuntasnya. Pemakanan yang berkhasiat akan menjamin kesihatan minda. Okey, bagaimana dengan kesimpulan? Kalau kesimpulan dia punya formula RCAH. Okey, R rumuskan keseluruhan, C cadangan, A amaran dan H harapan. Okey, yang ni kita buat rumusan. Rumus akhir dulu, rumus keseluruhan isi-isi tadi, sisi yang keempat-empat ni. Okey, jadi tuntasnya pemakanan yang berkhasiat akan menjamin kesihatan minda yang baik. Okey, lepas tu cadangan. Oleh itu semua masyarakat seharusnya mengambil makanan seperti yang dinyatakan, di atas, kerana semua makanan tersebut memberikan vitamin yang baik. Okey, amaran. Jika tidak mengamalkan makanan yang
sihat, bukan minda sahaja yang tidak berkembang. Bukan lah. Okey, tidak berkembang lah. Bukan minda saja yang tidak berkembang, bolehlah berkembang. Tetapi badan juga akan mudah mendapat sakit. Okey, ini adalah amaran. Ayat amaran. Dan akhir sekali adalah harapan. Oleh itu dah ada. Seharusnya seharusnya tak payah, dah ada. Okey, ayat takhir kesimpulannya macam mana kita buat? Kesimpulan pula ayat harapan. Diharapkan agar ibu bapa, okey kita kaitkanlah dengan ibu bapa, mendidik anak-anak mereka untuk mengambil makanan yang sihat sejak dari kecil. Mengambil makanan yang sihat sejak dari kecil. Okey, kita letakkan peribahasa. Kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya, supaya anak-anak tersebut akan terus memakan makanan yang sihat apabila mereka dewasa kelak. Okey, cukup. Jadi habislah, ini perenggan yang agak panjang kesimpulannya. Okey, jadi buat macam ni saja. Okey, dia tak terlalu susah dan tak terlalu mudah lah. Okey, untuk yang ni nanti cikgu akan letakkan kolom khas untuk pendahuluan dengan format dia. Lepas tu ini kolom khas untuk isi dan kolom khas untuk kesimpulan. Baik, okey, untuk yang boleh buat, yang ada kemudahan internet, cikgu harap boleh buat dengan baik lah. Boleh tengok ataupun boleh tiru saja jawapan yang cikgu bagi. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.